Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 6. Jadi untuk kelas kita pada hari ini kita akan tengok tajuk ataupun unit yang ketiga, tapi subtopik yang pertama iaitu darab perpuluhan. Okey, dalam subtopik pertama ni kita akan tengok dua benda, iaitu pengenalan tentang perpuluhan. Ini kita akan recall je apa benda perpuluhan tu, dan yang kedua adalah kita tengok darab perpuluhan tu apa. Okey, first kali nombor perpuluhan kita panggil perpuluhan ataupun nombor perpuluhan, dia adalah dalam bentuk begini. So macam mana kita nak baca, kita akan baca 23.457. Macam tu kita baca nombor ni. Jadinya yang depan ni 23 ni dia adalah nombor bulat. So kita panggil 23. Lepas tu ada titik perpuluhan, dan di belakang ni kita tak panggil dia 457. Kita panggil dia satu-satu nombor dia 457. Dan kita akan tengok tentang tempat perpuluhan untuk tajuk kita pada hari ini. Okey, so bilangan tempat perpuluhan ni kita ambil kira adalah bilangan nombor di belakang titik perpuluhan. So kalau kita tengok tempat perpuluhan, dia mesti duduk dekat belakang titik perpuluhan. Jadi kita tengok tiga contoh hari ni. Contoh yang pertama 23.4. Kalau awak tengok belakang titik perpuluhan ni ada 4 sahaja. So satulah angka dia. Kita panggil satu tempat perpuluhan. Kalau 23.49, belakang titik perpuluhan ada dua angka, 4 dan 9. Jadi kita panggil dia dua tempat perpuluhan. Dan yang contoh ketiga, kita ada 23.782. Belakang titik perpuluhan ada 7, 8 dan 2. Ada 3 angka. So kita panggil dia 3 tempat perpuluhan. So tempat perpuluhan ni juga kita boleh tulis TP. Maksudnya cara bacaan dia 1 TP, 2 TP, 3 TP untuk ringkasan tulisan kita. Okey, ini kita nak tengok pula perpuluhan darab dengan perpuluhan. Kita dah masuk operasi darab. So saya tunjuk dulu step ataupun langkah-langkah nak darab perpuluhan. Yang pertama kita susun nombor macam biasa je. Nampak je soalan susun macam bentuk lazim biasa. Lepas tu kita akan darab macam darab nombor bulat biasa. Tak payah nak tengok dulu titik perpuluhan, tak payah. Kita darab macam biasa. Dan yang terakhir barulah kita tengok titik perpuluhan. Sebab apa? Kita nak tengok dekat mana kita nak letak titik perpuluhan dekat bahagian jawapan. So yang ni kita tengok berdasarkan jumlah tempat perpuluhan dekat nombor pada soalan yang diberikan nanti. So kita akan terus tengok contoh yang saya akan tunjuk. Kita akan tengok contoh yang pertama untuk proses darab perpuluhan dengan perpuluhan. Jadi contoh yang pertama adalah 3.7 darab dengan 2.8. So kalau kita tengok susunan atau proses nak darab ni, yang pertama kita kena susun nombor dalam bentuk lazim lah. So 3.7 kita darab dengan 2.8. Jangan ambil kira titik perpuluhan, kita tulis saja macam mana kita tulis bila kita nak darabkan nombor. So seterusnya kita akan darab macam biasa, pendarapan 2 digit. So kita buat garisan, kita darab 3.7 darab dengan 8 dulu. Jadi 7 darab 8, 7 darab 8 kita akan dapat 56. So 6 tulis kat bawah, atas tulis 5. Okay, lepas tu 3 darab 8, 3 darab 8 24. So 24 kena tambah dengan 5, dapat 29. Okey, so kita tulis je. Dan kita kena darab kali kedua sebab ada dua digit ni. So 3.7 kita kena darab pula dengan 2. Okey, sebelum kita darab, petak yang di bawah 6 ni automatik letak sifar sebab dia tak digunakan. So kita letak sifar terus. Lepas tu kita darab 7 darab 2 dapat 14. So 4 dekat bawah, 1 dekat atas. So boleh potong dulu 5 yang kita tak gunakan tu, tulis 1 pula. Dan seterusnya 3 darab 2, 3 darab 2 6. Kena tambah dengan 1 dekat atas, dapat 7. Okay, apa yang kita akan buat dengan dua nombor ni, kita kena tambahkan. So tambah 6 tambah 0 6.
9 tambah 4, 13. 3 kat bawah, 1 dekat atas. So, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10. Okey, seterusnya kita nak tengok tempat perpuluhan. Okey, kalau nombor yang pertama ni, kalau ikutkan 3.7 ni, tempat perpuluhannya 1. Ni sebab 7 kan. Okey. So kalau yang kedua ni 2.8 ni tempat perpuluhannya pun 1 sebab belakang titik perpuluhan dia adalah 8. So 8 ni satu nombor saja. Okey, lepas tu kita nak tengok macam mana kita nak tengok jawapan dapat berapa. Kita tambahkan 2 TP ni. So 1 tambah 1 TP dapat 2 TP. Jadi macam mana kita nak tengok dekat jawapan ni 2 TP tu, kita boleh gerakkan daripada belakang ni, kita gerakkan 1, 2. Okey, macam tu. So bermakna dia 2 TP kan. Titik perpuluhan ni berada di antara 0 dan 3. So kita akan dapat terus jawapan 10.36. Okay, kita tengok contoh yang kedua. 5.72 darab 1.6. So kita tengok susun nombor dalam bentuk lazim. So kita akan susun 5.72 darab 1.6. Jangan tulis perpuluhan satu baris ya. Ini kita darab macam nombor biasa je. Okey, lepas tu buat garis. Okey, kita akan darab macam pendarapan 2 digit. So 5.72 darab dengan 6 dulu. Okey, 2 darab 6 12, 1 atas. 7 darab 6, 42, tambah 1, 43, 4 dekat atas. 5 darab 6, 30, 30 tambah 4, 34. Okay, lepas tu pendarapan kali kedua, pastikan petak yang paling hujung ni, di bawah 2 ni terus letak sifar sebab kita tak guna dia. Okay, lepas tu kita terus darab. 2 darab 1 dapat 2, 7 darab 1 dapat 7, 5 darab 1 dapat 5. Okay, apa kita nak buat dengan dua nombor ni, kita kena tambahkan. So, tambah 2 darab 0, 2, 3 tambah 2, 5, 4 tambah 7, 11, 1 atas, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5, 9. So, kita terus dapat nombor. So, yang ketiga, kita nak senaraikan tempat perpuluhan. Okay, nombor yang pertama, 5.72. Ada 2 angka dekat belakang titik perpuluhan, bermakna 2 tempat perpuluhan. Okay, lepas tu 1.6, ada 1 sahaja angka dekat belakang titik perpuluhan, maksudnya ada 1 TP sahaja. Jadi kita tambahkan 2 tambah 1, maksudnya dekat jawapan kena 3 TP. So macam mana kita nak buat? 3 TP ni kita kena gerakkan titik perpuluhan dari belakang. 1, 2, 3. So bermakna titik perpuluhan duduk di antara 9 dan 1. Jadi jawapannya adalah 9.152. Kat sini ada sedikit latihan awak perlu buat. Salin semua ni kena buat dalam buku tulis. Caranya tulis soalan yang pertama, buat jalan kerja, baru ke soalan yang kedua sampailah soalan ke-10. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh mesej saya terus. Saya akan bantu awak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.